Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak? Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita, itu pelajaran hadis yang ke-34 yang bertajuk An-Nahyu wal Munkar. Okey, An-Nahyu wal Munkar ni bermaksud mencegah kemungkaran. Adalah menjadi tanggungjawab dakwah, iaitu mengajak kepada perkara kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu kewajipan ke atas seorang mukmin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Okay, jom kita baca terjemahan hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Jika sekiranya ia tiada berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika sekiranya ia tiada juga berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu, iaitu mengubah dengan hatinya, maka adalah selemah-lemah iman. Okey, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang melihat akan kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya melalui 3 perkara. Iaitu yang pertama, melalui tangan ataupun kuasa. Jika tidak mampu melalui tangan ataupun kuasa yang ada pada seseorang tersebut, maka hendaklah ia mencegah dengan lidah. Jika tidak mampu mencegah dengan lidah ataupun nasihat, hendaklah ia mencegah dengan hati, iaitu melalui hati dan membenci akan perkara kemungkaran tersebut. Okey, kemungkaran ni apa? Kemungkaran ni bermaksud sesuatu yang diingkar oleh hukum syarak, contoh meninggalkan perkara wajib atau melakukan perkara haram secara terbuka atau terang-terangan. Contoh perkara mungkar seperti, yang pertama, minum arak. Yang kedua, tidak menutup aurat. Yang ketiga, mencuri. Jika cara mencegah atau mengubah kemungkaran, yang pertama, mengubah dengan tangan. Iaitu dengan kekuatan atau dengan kekuasaan orangnya menurut cara yang lebih berkesan. Ini bermaksud mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Yang kedua, mengubah dengan lidah, iaitu melalui nasihat yang dapat diterima dan dipatuhi nasihatnya atau tunjuk ajarnya, kemudian perkara mungkar itu dihentikan. Bermaksud menegur atau menasihati dan melaporkan kemungkaran, sama ada secara lisan atau tulisan. Yang ketiga, mengubah dengan hati, bermaksud tidak menyetujui dengan sepenuh hati perkara itu berlaku atau membenci perkara itu berlaku tetapi tidak berdaya untuk mencegahnya. Bermaksud membenci dan menjauhi kemungkaran itu. Hukum mencegah kemungkaran itu adalah wajib bagi setiap orang Muslim. Pengajaran hadis. Hanya iman yang dapat melarang atau mengubah kemungkaran dengan tangan, dan serendah-rendahnya ialah dengan hati. Seterusnya, mengubah dengan hati atau tidak menyukai perkara mungkar adalah fardu atas setiap orang yang beriman. Kita hendaklah membenci setiap kemungkaran yang berlaku dan hendaklah mencegah dengan hati. Jazakallahu khairan katsira. Selamat menonton. Assalamualaikum.